hendaklah kita memahami punca yang akan membinasakan kita di akhir zaman. Punca yang akan menyebabkan kita terlibat dalam fitnah-fitnah menyesatkan di akhir zaman. Punca utama adalah ilmu. Orang suka kata apa? Mudah lalai, mudah tak baik. Bukan sebab dia tu tak baik, bukan sebab dia duduk zaman yang tak baik. Zaman kita telah berlaku perosakan di segi ilmu. Di akhir zaman, alamat kiamat, hampir dengan kiamat akan berlaku dua perosakan melalui hadis ni. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah i'tiqad. Apa maksud ilmu akan rosak, i'tiqad akan rosak? Akan berlaku perubahan-perubahan sistem pendidikan. Rosaknya dan akan terpisahnya di antara ilmu dan tarbiyah, dan akan rosak Allah selamat sistem martabat ilmu. Sepatutnya diutamakan fardu ain tapi diutamakan fardu kifayah. Contohnya. Dan apa maksud i'tiqad akan rosak? Maksudnya di akhir zaman orang mengajukan Allah, bukan perbaiki diri tapi sijil, kebesaran. Akhirnya dua kerosakan ni melahirkan al-haqah, remaja yang jahat, umat yang jahat, masyarakat yang jahat. Ilmu rosak, i'tiqad rosak. Yang pertama, macam mana remaja boleh rosak pada zaman? Bermula di pendidikan, pengajian. Ilmu rosak. Macam mana? Kita boleh tengok lah ni anak-anak membesar macam mana. Ni punca, kita cari punca maka kita boleh selesai insya-Allah. Kita boleh persiapan lagi baik, bergelak balik macam kita. Yang pertama sini kita boleh tengok dari sejak budak itu lahir. Mula sistem pendidikan dah rosak di akhir zaman. Dulu bila bayi lahir, siapa akan menjaga dia? Yang akan menjaga dia, yang akan menterbiah dia adalah ibu dia sendiri. Bila mai akhir zaman, lahirnya seorang bayi, ibu dia orang bekerja. Akhirnya bayi itu hanya menyusu beberapa bulan saja, sang sikit akan dihantar pada rumah pengasuh. Bila dia dihantar kepada orang lain untuk dibimbing, dididik, dijaga, diasuh, kadang-kadang di sinilah punca kerosakan. Kerana yang mengasuh budak-budak bukan semua baik. Kalau dihantar pada Yahudi, budak ni akan besar di Yahudi. Kalau dihantar pada Nasrani, akan Nasrani. Kalau dihantar pada orang yang tidak kuat dengan agama, dia tidak akan kuat dengan agama. Kerosakan di sini ada dua. Yang pertama, budak ni terbiah dia akan ikut siapa yang asuh dia. Dia akan tumbuh, budak tu orang jahat, dia akan jahat. Yang kedua, kerosakan di sini akan berlaku apa? Budak ini tidak ada kasih sayang kepada mak dia. Kenapa? Sejak dia kecil, dia tidak dijaga, tidak dibelai, tidak diasuh oleh mak dia, tetapi oleh orang lain. Lepas tu bila anak dia besar sikit, masuk peringkat tadika, hantar pula tadika. Lepas tu masuk. Tang pemit, tang letih kerja, balik rumah tidur. Malam, rehat-rehat, kalau anak kacau, pergi game kat anak. Pergi handphone kat anak. Sudah sana kamu. Ayah nak rehat, mak nak rehat. Budak ni akhirnya dia diasuh oleh mak ayah dia. Dia tak lihat tengok kebaikan mak ayah dia. Masa dia lebih banyak dengan benda lain, dengan online, dengan gadget dan sebagainya. Dari sini telah rosak sistem pendidikan di akhir zaman. Pendidikan sebenarnya mula di rumah, bukan di sekolah. Bila pendidikan di rumah telah rosak, mak ayah dulu depa ajar anak baca Iqra. Mak ayah ni Iqra tak baca. Macam mana? Iqra tak dapat. Ni apa ni? Ni apa ni? Ba, ni tak. Ni apa? Itu sistem di akhir zaman. Kita memang terikat dengan sistem di akhir zaman. Dan sistem tu banyak masalah kita. Sama ada sistem yang dah ada dari segi pentadbiran yang ada dalam negara, masyarakat, atau sistem yang ada di rumah, semua yang rosak. Sistem ni semua membantu dari jalan syaitan. Pendidikan di rumah dah tak ada, tarbiyah di rumah tidak ada. Akhirnya bila anak ni mula tadika, waktu ni lah waktu yang terbaik untuk membimbing budak ni, adab dan akhlak. Itu pun tak dibimbing. Akhirnya anak ada minum tangan kiri ke, makan tangan kiri ke, dia tak beli. Makan macam bismillah saja tidak beli. Anak dia masuk tandas kaki apa, tak beli. Akhirnya budak itu tumbuh dalam keadaan hati dan keras. Tidak cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ditanam akhlak, adab, amal, doa, tak ada. Rosak sistem pendidikan di rumah. Akhirnya tumbuh budak ni, tumbuh. Bila masuk ke sekolah rendah, diajar budak ilmu bukan fardu ain. Geografi bukan fardu ain, sejarah bukan fardu ain, matematik bukan fardu ain, bahasa Melayu bukan fardu ain, English bukan fardu ain. Tetapi ditanam, dikatakan inilah ilmu, inilah kehebatan, sijil, nanti asrama penuh, universiti, itu, ini. Akhirnya budak ni mengaji ilmu bukan fardu ain. Bahkan dalam sama i'tiqad ada masalah. Ilmu wal i'tiqad masalah dua-duanya. Dulu orang mengaji ilmu, apa kerana Allah, kerana ilmu daripada Allah, nak kenal Allah, nak buat kebaikan. Tapi orang ini bila mengaji, dia semata-mata dia nak apa? Sijil. Nak kerja, takut tak ada kerjaan, takut tak ada pendapatan, takut makan pasir, Allah selamat, takut merempat, takut menganggur. Mengaji semata-mata sijil untuk dapatkan kerjaan besar, untuk puaskan diri dia dengan kereta besar, rumah besar, Allah selamat. Jadi di sekolah rendah dirosakkan niat dia dalam ilmu. Mak dia waktu datang pergi sekolah, ingat adik 5A tau. Bila dapat 5A mak beli Vespa, dapat 5A mak beli handphone, dapat 5A mak beli PS3, PS4, PS5. Akhirnya budak ni mengaji mengejar rezeki. Tak dibimbing, tak dididik dan tak dipesan pun mengajikan Allah. Tak dipesan pun adab pada guru. Bahkan yang dipesan apa? Kalau guru dan cikgu dengar beritahu, ayah ni bukan orang biasa, ayah ni balong. Call apa sampai sport cikgu tu. Masya-Allah. Tu rosak budak-budak orang ni tengok. Bila anak dia balik rumah dia tanya, cikgu faham tak? Aku siapa yang sentuh anak aku? Akhirnya anak dia di sekolah buat jenayah. Anak dia di sekolah buat benda tak elok. Buruk adab macam cikgu. Budak ni tumbuh dalam keadaan jahat tanpa rasa salah. Lepas tu di rumah bina tangan kiri tak rasa salah. Masuk tangan kaki kanan tak rasa salah. Tidur tengok sunnah tak rasa salah. Akhirnya dia hidup dalam keadaan dia rasa semua betul tak rasa salah. Jadi makin syaitan. Ini pengikut Dajjal. Nak siapkan mereka ikut Dajjal ni. Di akhir zaman macam tu. Bila masuk sekolah menengah didedahkan dengan obrolan bebas pula. Cikgu kata kita ni kena menari-nari, ada problem. Kita dalam kelas ni pun dekat-dekat. Sekolah menengah dah ada syahwat. Cikgu di sekolah menengah ajar apa? Kalau main sukan kena pakai rok pendek. Saya minat lumba lari 100 meter. Pernah cikgu kata kita kena pakai rok pendek. Saya kena pakai rok pendek. Saya tak pernah pakai rok pendek. Tak boleh. Dia kata semua tak boleh. Dia kata nanti berat, angin dia kacau tu. Saya nak pakai juga. Sekolah panjang. Bila cikgu bagi, kita lawan pada tahun 2017 kot. 16-17 sekolah menengah tu. Dapat tinggal emas lari 100 meter. Di sekolah menengah kita mula dididik macam tu, ditanam pemikiran yang rosak. Mula. Bila masuk universiti pula lagi rosak. Ditanam pemikiran ini. Jadi bila ilmu itu tak ulamakan fardu ain, tidak ada ilmu akidah yang ditanam pada hati-hati remaja, maka berlakulah kerosakan pada remaja. I'tiqad mereka tak dijaga, sistem pendidikan mereka tak dijaga, rosak semuanya. Lalu kita boleh tengok masyarakat yang rosak ni datang dari sistem pendidikan yang salah. Datang dari sistem pendidikan yang tidak tarbiyah untuk mengenal Allah, untuk beriman pada Allah, untuk berakhlak seperti Rasulullah. Bahkan tiap hari kita tak dengar nama Allah tak bersedia di mana kita. Akhlak tak diberikan, Nabi Muhammad tak kenal. Rosak semuanya. Dia kalau nak pulihkan balik masyarakat remaja, sekolah menengah, sekolah rendah sama menengah kena ada ilmu fardu ain. Apa masalahnya? Sehari sejam saja.
ngaji kulit ke kulit macam pondok sebiji. Biar depa bila habis sekolah menengah, depa habis sampai puluhan kita pondok. Kita akidah bahan keluar boleh jadi wali boleh, jadi guru boleh, jadi pensyarah boleh, jadi cikgu boleh, teacher boleh, jadi apa saja boleh. Ilmu agama di sini. Tapi kita habis buang-buang masa saja pada darjah 1 sampai tingkatan 6, kita 5 tingkatan tak ada kenal Allah, tak ada kenal Rasul. Dah habiskan masa kita berapa tahun. Tanpa sikit dengan agama kita. Pendidikan Islam pun yang diajak di sekolah-sekolah bukan pendidikan betul-betul menanamkan akidah, tidak. Yang itu hanyalah ilmu Islam yang atas-atas saja. Bukan yang betul-betul kulit ke kulit nak kenal Allah, kenal Rasul. Bukan betul-betul nak membina hati kita, tidak. Bahkan tidak diwajibkan pun. Tak lulus agama tak apa. Walaupun kita orang Islam tak lulus Islam tak apa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi daripada sistem pendidikan yang rosak, niat yang rosak dalam bentuk ilmu, lahirlah anak derhaka, lahirlah masyarakat dan pemuda yang rosak. Lahirlah pemuda yang tidak ada sifat malu bila duduk depan perempuan. Lahirlah pemuda yang tidak ada sifat malu bila nak pegang tangan perempuan. Kenapa? Cikgu yang suruh. Saya tahu saya ada 2 sistem saya ngaji. Agama saya ngaji, sistem ni saya ngaji. Saya ngaji tadika, saya ngaji sekolah rendah, saya ngaji sekolah menengah. Kita masuk semuanya. Sekolah ni kita saya ngaji, sekolah teknik kita sama ngaji juga. College apa semua. Jadi kita tengok dengan mata kita, Allah senang, memang ada problem. Kadang-kadang kita malu pada orang perempuan. Cikgu kata tak apa duduk sebelah. Dulu saya ingat masa sekolah rendah, saya tak pada sekolah ke ataupun tak apa-apa tau. Cikgu macam marah lah. Dia buat apa saya? Dia kata, kamu ni pindah tempat. Cikgu kalau marah kita sekolah rendah, dia suka pindah tempat kita. Bangun pindah tempat. Kita sudah nampak. Baru duduk meja kita lah. Dia suruh saya duduk tepi perempuan. Tak mahu cikgu, saya duduk tepi perempuan. Duduk sini dia kata. Itulah kamu tak buat ini. Nampak? Di sekolah rendah ditanam macam tu. Laki perempuan tidak masalah apa-apa. Menari sama-sama tak apa. Berjoget sama-sama tak apa. Hari kantin menari lagi perempuan apa semua. Akhirnya keluar remaja pada hari ni zina. Daripada sekolah. Zina. Kenapa tidak rasa malu? Tengok di sekolah kita tampak perempuan tampang kita. Dia cubit perempuan cubit kita. Betul tak? Bila cikgu tak main lagi kita bawa semang perempuan. Bawa semang kita. Mula-mula kita malu didik oleh mak ayah kita. Bila main ke sekolah kita mula hilang malu. Bahkan cikgu kata jangan malu sangat. Alhamdulillah dari. Saya tak fitnah. Saya duduk hadapi sebenarnya semua. Jadi akhirnya kita tengok remaja hilang sifat malu. Waktu ni berlaku zina, berlaku itu, berlaku ini. Hari nak buat persiapan hadapi akhir zaman. Hendaklah kita betulkan sistem. Tak perlu kita nak betulkan sistem yang besar ni, tak boleh. Betulkan diri kita, sistem diri kita. Macam mana? Yang masih di sekolah menengah, yang masih di universiti, keluar dari sistem tu. Keluar macam mana? Bukan berhenti universiti. Tapi jangan ikut serta-merta apa yang universiti. Mesti kena keluar dan cari ilmu-ilmu yang asas yang wajib kita tuntut. Itu fardu ain. Kita masuk universiti, masuk sekolah, tidak ada tarbiyah lah ni. Dulu masih ada tarbiyah di sekolah. Lah ni hampir tidak ada tarbiyah. Zaman dulu di bulan puasa, dalam pegang dimakan keluar. Atau makan kat belakang tandas. Belakang lewat. Mata makan tu. Makan dalam bangunan tinggi sekali, makan tingkat atas sekali. Dimakan. Zaman dah ni, sebab dulu cikgu tengok hampa kena puasa. Hampa yang tak puasa. Cikgu tengok hampa tak puasa. Ini hukum. Zaman dah ni, budak-budak ni di sekolah, dia makan nasi apa semua, dan kelas bulan puasa depan cikgu. Satu patah cikgu tak ada tegur. Tegur kita saya tegur lahir zaman. Nak kata apa? Cikgu sentuh saya report polis. Akhirnya habis dan hilang langsung tarbiyah pada zaman ni. Akhirnya makin hari kita tengok makin jahat. Kalau dia keluar dari sekolah, kalau dia jadi bos, nipu orang. Buat jahat pada orang. Kalau dia menteri jahat. Kalau dia jadi Allah Subhanahu pensyarah jahat pula tu. Kalau jadi ahli bisnes, dia bisa jahat. Kenapa? Dah biasa dengan jahat di waktu sekolah. Tidak ada tarbiyah baik, jahat semua. Akhirnya keluar ahli bisnes yang jahat, keluar ahli politik yang jahat, keluar kenapa? Sistem yang rosak. Keluar orang yang rosak. Punca situ. Tapi mana yang ilmu mengenai Allah? Mana yang ilmu yang menjadikan kita ada khidmat pada Tuhan kita, ibadat pada Tuhan kita? Allah Subhanahu di universiti, di sekolah kebanyakan ilmu untuk kita. Seolah ilmu tu untuk kita abdi diri pada orang. Kalau ilmu agama untuk kita abdi diri pada Allah. Kita boleh pesan kat remaja pada hari ni, salat banyak-banyak. Zikir banyak. Tapi tanpa tarbiyah atau guru, tanpa dia duduk talaqi, duduk majlis ilmu ataupun berpegang langsung dengan guru, dia selawat seminggu kan. Dia zikir seminggu, lepas tu dia akan ikut kejahatan yang ada. Dia akan ikut syaitan dajjal yang ada. Mesti kena ada talaqi, kena ada murabbi, kena ada guru, kena ada penasihat, kena ada tarbiyah maksudnya. Tanpa tarbiyah, tanpa didikan, bimbingan, takkan kita berubah remaja pada hari ni. Apa maksud bimbingan di sini? Kita kena terima untuk guru nak tegur kita. Ada kita pernah ngaji dengan bapak untuk guru, ada kawan-kawan kita tengok tak boleh terima teguran untuk guru. Tak akan tumbuh godaan syaitan dia. Sebab ilmu ini untuk bijakkan akal. Tapi tarbiyah itu untuk menumbuhkan iman. Untuk baikkan akhlak. Beza tu. Kalau dapat ilmu, akal pandai. Hujah pandai, akhlak tak ada. Iman, setengah tu saja. Allah. Tarbiyah ni dalam bentuk akhlak. Tarbiyah ni dalam bentuk iman yang kuat. Akidah yang kuat. Tarbiyah ni lah yang akan menyucikan hati kita. Duduk di depan orang soleh, para ulama, para wali, serah diri untuk dibimbing. Ditegur, dikata. Dan mungkin juga dicela. Serah. Itu saja yang akan pulih kita. Semata-mata kita mengaji ilmu pada hari ini tanpa tarbiyah, oleh cikgu, oleh teacher atau oleh ustaz kita jadi orang pandai tapi buruk akhlak. Orang ramai pandai bisnes hari ni tapi akhlak buruk. Orang ni ramai pandai cakap politik tapi akhlak buruk. Orang ni pandai cakap bab ilmu, ucap, akhlak buruk. Kenapa? Dia mengaji tapi tak ditarbiyah. Bahkan tak mau ditarbiyah. Tarbiyah apa? Didik, masuk. Contoh Tugu kata apa? Selawat sehari 1000 kan? Itu ilmu. Kelebihan ini. Ada Tugu ditarbiyah kita. Macam mana? Dia kata, Allah senang. Saya nak orang ngaji ni semua selawat 1000. Tiap-tiap hari kita dah. Ada waktu dia tanya, selawat tak? Dia nasihat, dia tekan, dia tegur, dia ulang, cakap. Kadang-kadang ada guru yang denda pula. Kamu tak selawat, kamu kena denda. Denda apa? Aku suruh 1000. Kamu tak selawat, kamu buat 2000. Hari ni. Contoh tarbiyah. Allah senang amat. Kita buat tak betul, Tugu kita tak betul, jangan buat macam tu. Terima, ya. Tugu kata bangun KM5, bangun. Tugu kata ngaji kena mai awal. Ngaji kita saksikan, tapi kita ni baru keluar dari mana? Sabar.
Yang ini akan menjadi kita manusia. Seperti kata Nabi Umar, jadikanlah rumah kamu itu tempat tersebarnya dakwah Nabi Muhammad. Kan bagus ayat itu. Jangan kita doa masjid, doa masyarakat, kampung, negara tersebar dakwah Nabi Muhammad. Ada orang dia kata, awak lah TV tak buat program dakwah, awak TV tak buat program agama. Itu TV, ada orang yang atok dia. Kalau orang tu jahat lah program tu. Tapi kamu tu macam mana? Orang tak atok, tapi kamu tu atok apa? Kamu kena ada aturan dakwah. Jadi rumah kita tu adalah tempat tersebarnya dakwah Nabi Muhammad. Tarbiyah untuk anak-anak kita ikut Nabi Muhammad. Didik kaki kanannya, kaki kirinya, pakai bajunya, bismillahnya, apa itu dan sebagainya. Tapi inilah akhir zaman, kerosakan ini tetap berlaku. Dan bila kerosakan ilmu dan tarbiyah inilah, i'tiqad inilah lahirnya manusia yang jahat. Hadapan Allah, ini akhir zaman. Memang telah disebut oleh Nabi SAW. Cuma kita mampu selamatkan diri kita dan keluarga kita. Secara umumnya tak dapat selamatkan. Kenapa? Alamat kiamat macam tu. Rosak ilmu dan tarbiyah. Lahir anak dahaka. Macam tu. Dia dulu okey lagi, mak ayah ajar agama, ajar ikut anak-anak, ajar Quran. Lalu ni kita jumpa anak-anak yang mengucap datang. Saya dah kawan saya sekolah menengah, mengucap datang. Mak Islam, ayah Islam. Tapi dia pasal buat kerja orang kaya raya. Tidak peduli didikan agama langsung. Nanti macam perbaiki balik apa yang ada, ngaji balik yang asas, jumpa ulama, jumpa tu. Kalau tak boleh jumpa, ngaji online. Dan online ni pun antara alamat kiamat. Ngaji online ni alamat kiamat. Kenapa di antara alamat kiamat, ilmu dan juga tarbiyah terpisah, diubah. Sistem pendidikan diubah. Cara pendidikan itu berubah. Kita mengaji yang tunggu online, tunggu boleh tarbiyah kita tak boleh. Kita tak duduk depan mata dia. Tarbiyah ni mesti depan mata. Diasuh, dididik, dikata, ditegur. Tapi dalam online tak ada tegur apa. Cumanya ambillah amalan, ambillah ilmu sekat boleh. Tarbiyah diri kita sendiri. Dengar tunggu ni tarbiyah cara cakap lah, cara praktikal, ambil itu tarbiyah diri kita, ambil tarbiyah diri. Tapi kalau kita dengan tubuh, kita tak tarbiyah diri kita pun tubuh tarbiyah kita. Bangun senang saja. Bangun ini. Empat dia jadi contoh. Sagi ni dia suruh ni, sagi dia suruh ni. Allah senang. Kita tak elok akhlak dia tegur. Tapi kalau kita mengaji online, di akhir zaman ni, tarbiyah diri sendiri. Ambil panduan daripada tubuh, tarbiyah diri. Ambil panduan, tarbiyah. Itu dah terbaik dah. Cukup dah. Allah senang. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, punca kerosakan remaja yang ada pada hari ini, mereka berkhidmat pada dajjal dan syaitan, mengambil kesempatan apa yang disukai oleh remaja. Remaja paling suka apa? Yang tak sukan. Yang kedua hiburan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, tidaklah kehidupan di dunia itu melainkan laibun, itu permainan. Suka main, manusia suka main. Wallahu a'lam, itu hiburan. Dua ni paling manusia suka. Permainan dan hiburan. Sukan dan hiburan. Beliau telah bersabda, sungguh celaka orang yang tidak melihat kepada wajah aku nanti di hari kiamat. Ya asafahu li qulubin fina. Alangkah disesalinya kepada hati-hati yang ada di antara kami. Tu'azzimu ba'd al-la'ibin wal mumaththilin akthar mimma 'azzamat as-sahaba wa ahli al-bait at-tahirin. Hati-hati orang-orang yang memuliakan dan mengagungkan artis ataupun pemain bola sepak melebihi daripada pengagungan hati mereka kepada Nabi dan juga sahabat-sahabatnya. Ma'rifatuha bi asma'il la'ibin wa asma'il mumaththilin akthar min ma'rifat asma'is sahaba. Kenalnya mereka kepada nama-nama artis dan para pemain bola sepak lebih mereka kenali berbandingkan kepada nama-nama Nabi dan para sahabatnya. Sara hakadha al-fikr fa athar 'ala al-qudwa. Maka bila mana pemikirannya seperti itu, kesan daripada pemikiran itu adalah diterjemahkan kepada perbuatannya. Fasaru yaqtaduna wa yattabi'una wa yatashabbahuna bi kafirin aw fajir. Sehingga mereka itu adalah dengan kesan pemikiran mereka itu menyerupai dan meniru, bahkan mungkin yang diserupai atau yang ditiru itu adalah orang yang kafir. Su'aluna li rabbil 'arsy an yanzur ila al-muslimina haula fa yanza' min qulubihim adh-dhulma wa yubsiha bin-nur. Permohonan kita pada malam hari ini kepada Allah untuk menarik daripada hati-hati mereka itu kecintaan dan pengagungan kepada selain daripada orang-orang yang diagungkan oleh Allah untuk dimuliakan dan mengagungkan kepada Allah. Orang yang berkhidmat dajjal dan syaitan, mereka musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang merosakkan manusia, apa mereka buat? Hiburan dan sukan dirosakkan. Supaya orang yang ikuti dan sukai sukan hiburan pun rosak. Kita tengok di hiburan di akhir zaman, maksudnya sangat melampau. Walaupun hiburan itu diizinkan oleh syarak, dibolehkan oleh agama. Hiburan di akhir zaman sangat melampau. Khususnya hiburan-hiburan yang disebut oleh Rasulullah SAW antara alamat kiamatnya, berjanji wanita akan banyak di akhir zaman. Maksudnya tittakhudul qainati wal ma'azif, ala muzik. Disupport segala-galanya pada artis, supaya artis merosakkan masyarakat. Artis sekarang sampai dipuja-puja. Artis sekarang sampai tahap menyembah mereka. Kenapa? Orang yang berkhidmat dajjal dan syaitan mampu gunakan artis ni kerosakan dalam hiburan. Dia bagi hiburan yang betul-betul menaikkan syahwat kita. Semuanya dia akan tanamkan syahwat hati kita. Supaya senang belajar dajjal. Nak persiapkan zaman dajjal, kerana dajjal akan buat apa yang nafsu kita suka. Bila manusia terdidik dengan nafsu syahwat, khususnya pada orang perempuan, bila dajjal main dia buat orang perempuan, kita ikut tak? Ikut. Kenapa? Tak boleh tahan. Tubuh kita api. Tapi ustaz cantik. Nampak. Tanpa sekali je dan sukan pula dirosakkan macam mana? Bila anak budak suka sukan pun diletak syahwat supaya kita ke perkara zina dan kita ke arah akan menerima dajjal nanti. Apa yang dia bawa? Apa yang dia sukan? Sukan dalam sukan banyak syahwat. Contoh orang suka tengok lumba motor, ditanam juga dalam tu untuk rosakkan hati kita, kotorkan hati kita, untuk bawa kita zina kepada zaman dajjal, menerima dajjal, syahwat. Contoh lumba motor. Sebelum dan selepas ada perempuan yang cantik. Sebelum nak main lumba, apa gunanya perempuan tu? Tak boleh orang lelaki? Ataupun tak boleh kau buat nombor yang macam traffic light tu, hijau kuning merah? Bujang dalam tu. Apa masalahnya perempuan tu hidup jalan depan tu? Sebab dia nak rosakkan kita yang suka-sukan. Bola sepak yang peminat yang ramai, sama. Sebelum nak lawan pada dunia, Euro tak kira, akan ada artis nyanyi. Artis yang betul-betul menaikkan syahwat. Betul-betul mempengaruhi dia punya nyanyian dia. Ada tak? Ada. Supaya orang yang menyambut pada dunia ini, mereka ada syahwat pada perempuan. Suka ke zina. Supaya mudah ada dajjal nanti bawa dalam syahwat. Jadi semua yang ditanam macam tu. Hiburan dirosakkan, permainan dirosakkan.
Khususnya permainan sukan dan permainan yang ada di akhir zaman itu game. Lagi masalah kita. Pertama-tama game The Among Us. Among Us tu game yang macam mana? Ingat dulu saya ada kuliah sebab Among Us. Dia game apa? Dia orang pakai macam tu. Tutup. Dia cari benda apa? Dia ajak sebenarnya tengok benda. Suruh bunuh apa? Suruh bunuh kan? Lepas tu dia trik macam mana tau? PUBG contoh PUBG, semua tak baik. Semua tak baik. PUBG ni macam apa? Yang minat sangat dah ni. Siapa yang buat sampai sistemnya apa semua nampak hebat? Mereka buat sampai nampak pengaruh. Kenapa? Ada tujuan sebab dia. PUBG bila kita main kita tembak orang kan? PUBG tembak orang kan? Tembak tu untuk orang. Untuk menang lah, untuk orang. Tak pernah main tak tahu. Untuk menang lah, ada grup kan? Ada boleh main online kan? Dia tembak orang. Sebenarnya dia sedang merosakkan hati kita. Cuba mereka menjadikan manusia ini tidak ada perasaan pada orang dan mudah dan sesuatu kalau dia nak sampai tak boleh bunuh. Bunuh dah biasa dalam game. Akhirnya banyak pembunuhan dah ni. Kadang-kadang baru game. Kerana bila kita bunuh seolah dia ajak kita keras hati. Bunuh dah. Bunuh macam geram macam. Sedangkan Ibu Muhammad Jabbar rahmah pada orang, kasih sayang, lembut hati, jangan sakiti orang. Dalam game kita dia ajak sakiti orang. Saya tengok ada satu game macam orang tu lembek ya. Ada orang sekelilingnya, dia kena pukul orang keluar mereka. Pukul orang ni. Masa dia baca, game ni sebalik dia akan ajak anak kita pukul orang. Pukul orang ni akan dapat point, orang dapat. Bahkan kalau pukul orang dia dapat hadiah. Sampai dia pemikiran dia rosak, dia akan nampak pukul orang ni bagus. Jadi try nak pukul orang. Pukul yang nampak best lah. Nampak dia berbanting, waktu jatuh, dia akhirnya pukul adik dia. Dia pukul ayah dia, pukul mak dia. Pukul. Dan ada game yang mereka menghina Islam terus. Ada Kaabah, ada Quran, ada satu game tak saya ingat. Kawan saya pandai main game, saya duduk dengan dia, saya main game. Itu bukan sebab nak main game, sebab nak tahu maklumat dia main game apa. Ada game, satu game dia ada macam buku-buku. Kita tengok dekat Quran, dipijak, di itu dan di ini. Tak ingat nama apa. Terus dia beritahu nama tu. Orang itu cerita. Dan macam-macam lagi game-game yang tidak baik, permainan yang tidak baik untuk merosakkan fikiran kita. Kata Al-Habib Bakal Adani, bila anak-anak Islam banyak main game, apa akan jadi? Di antaranya, budak tu akan berontak bila dia nak sangat harta. Ini kita tengok depan mata kita, anak-anak yang tumbuh dengan game. Dia akan dia nak harta confirm. Boleh kata confirm. Kenapa? Game dia ajak kata Al-Habib Bakal Adani, kami ngaji kita pula di kajian. Game ajak kita apa? Nak apa semua dapat. Nak tembak orang boleh, nak ambil itu boleh. Contoh game ML yang dia main dulu, Mobile Legend. Dia nak apa-apa dia boleh pakaikan itu, pakaikan ini. Nak apa semua dapat. Dia ada point, dia boleh beli itu ini apa semua. Bila dia pergi pasar raya dengan nama dia, dia telah tengah main game. Aku nak apa semua dapat. Segera pula tu dapat dengan game. Dia minta ke mak dia, ayah saya nak ni. Mak saya nak ni. Mak dia tetap boleh nanti. Dia akan merontak. Kenapa? Telah terlatih hati dia, dapat. Nak siapa dapat. Nak pilih apa dapat. Nak bunuh siapa dapat. Nak ambil apa dapat. Nak lompat macam mana dapat. Nak akhirnya akan jadi keras hati dan juga akan melawan, akan merontak. Dan di situlah kita tengok masyarakat yang pada hari ini jadi macam tu. Kenapa? Sukannya besar, hiburannya besar, permainannya besar, sistem pendidikannya besar. Di sinilah keluar manusia yang besar. Dalam sukan diletak judi. Kenapa? Nak besarkan hati kita nak dunia. Sebab Dajjal akan buat dunia nanti. Dajjal buat kemewahan, orang ikut. Kenapa? Memang dia nak kemewahan. Sebab dia main judi. Orang jadi nak kemewahan. Takkan main judi nak miskin. Tak ada orang jadi nak miskin, semua nak kaya. Allah SWT. Itulah kerosakan dan puncak kerosakan yang berlaku pada hari ini.